A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempermudahkan urusan kita di dunia ini dan berikan kita kesihatan tubuh badan yang baik, dan berikan kita makanan, rezeki yang barakah, yang halal, insya-Allah. Alhamdulillah, hari ini kita bersambung kembali dalam live kita, iaitu live cinta sunnah. Live cinta sunnah. Sunnah itu merujuk kepada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita telah banyak, saya telah berkongsi kepada tuan-tuan dan puan-puan dalam live sebelum ini antara makanan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, hari ini kita akan berkongsi lagi. Sementara saya teruskan share live di Facebook Tamas. Dan tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan puan-puan, boleh share kepada sahabat-sahabat di Facebook anda, supaya ilmu yang ada, benda yang baik yang ada di sesi live ini dapat kita berkongsi bersama dengan sahabat-sahabat kita yang lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan saham pahala akhirat kita, insya-Allah. Jadi sebelum saya berkongsi, marilah kita berkongsi bersama-sama, kongsi live ini bersama-sama. Semoga dapat meluangkan masa, dapat menambahkan kebaikan masa yang kita lalui di waktu PKP ini. Sekarang kita masih berada di dalam suasana PKP, yang mana ada bekerja daripada rumah, yang mana suri rumah, yang mana tengah bersama anak-anak. InsyaAllah kita kongsikan. InsyaAllah hari ini saya akan membawa tajuk susu kegemaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Susu kambing. Yang bermaksud kat sini kita live hari ini, iaitu saya nak berkongsi susu di sini adalah susu kambing, yang mana antara susu yang digemari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah susu kambing. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa inna lakum fil an'ami la'ibratan nuskikum mimma fi butunihi min baini farthin wa damin labanan khalisan sa'igan lisyaribin. Yang bermaksud, dan sesungguhnya pada binatang-binatang ternakan itu kamu beroleh pelajaran yang mendatangkan iktibar. Kami beri minum kepada kamu daripada apa yang terhasil dari dalam perutnya, yang lahir daripada antara hampas makanan dengan darah, iaitu susu yang bersih, yang mudah diminum, lagi sedap rasanya bagi orang-orang yang meminumnya. Dalam surah An-Nahl ayat 66. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, yang telah disebut juga di dalam binatang itu makan, kemudian diproses dalam perutnya, kemudian mengeluarkan susu. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, yang bermaksud
makcikku pernah memberi hadiah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daging dab, keju dan susu. Kemudian daging dab tersebut diletakkan di atas hidangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah daging dab itu haram, ia tidak akan diletakkan di situ. Baginda meminum susu dan memakan keju. Dalam hadis ini bermaksud susu juga susu antara kegemaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kisah mungkin bagi jemaah kita flashback kepada jemaah umrah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, para tetamu Allah pernah mendengar kisah yang mana kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya berhijrah daripada Mekah ke Madinah, kemudian melalui satu perkampungan itu. Mungkin para tetamu Allah, para penziarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah satu hari kita akan pergi menunaikan umrah selepas selesainya COVID-19 ini. Jadi apabila para jemaah, kalau jemaah umrah, dia selalu dengar tentang kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhijrah. Waktu perjalanan daripada Mekah ke Madinah ataupun Madinah ke Mekah, mutawif akan menceritakan satu kisah. Kisah itu menunjukkan yang Rasulullah SAW dan sahabatnya minum susu kambing. Jadi saya bawa kisah ni dalam kisah yang mana selepas 12 tahun Rasulullah SAW berdakwah secara rahsia di Mekah bersama sahabat-sahabat, beberapa orang masuk Islam. Jadi puak-puak Quraisy ni tidak menyukai baginda Rasulullah SAW dan orang yang memeluk Islam. Jadi terjadilah penghijrahan Rasulullah SAW bersama sahabat daripada Mekah ke Madinah. Jadi dipendekkan cerita, semasa perjalanan baginda Rasulullah SAW bersama sahabat dia Abu Bakar As-Siddiq dan bersahabat yang lain berhijrah dari perjalanan ke Mekah ke Madinah, Rasulullah SAW melalui satu perkampungan. Satu perkampungan dia panggil Al-Qudaid ataupun dia panggil Wadi Kudaid. Wadi Kudaid. Mungkin yang pernah pergi umrah, mutawif akan ceritakan tentang Wadi Kudaid. Wadi Kudaid ni pada waktu itu Rasulullah SAW berjalan bersama sahabat-sahabat menuju ke Madinah, kemudian dengan bawa bekal yang tidak mencukupi. Bawa bekalan tapi tidak mencukupi untuk perjalanan daripada Mekah dan Madinah. Kemudian Rasulullah SAW berjalan dan melalui Wadi Kudaid. Wadi Kudaid, kemudian Rasulullah SAW ternampak seorang wanita tua. Seorang wanita tua yang duduk di tepi kemah dia. Wanita tua ini bernama Ummul Ma'bad. Pernah dengar kisah Ummul Ma'bad? Inilah kisah terjadinya perjalanan Rasulullah di Wadi Kudaid bertemu dengan seorang wanita tua yang bernama Ummul Ma'bad. Kemudian Rasulullah dan rombongan menyapa Ummul Ma'bad itu untuk membeli sedikit bekalan, daging, makanan, susu dan sebagainya, apa-apa yang ada bersama Ummul Ma'bad. Tapi Ummul Ma'bad menjawab, aku tidak mempunyai apa-apa. Aku hanya mempunyai seekor kambing yang kurus kering dan tua, yang mana itu saja kambing aku ada. Itu saja kambing yang aku ada. Kemudian Rasulullah SAW menanya kepada Ummul Ma'bad itu, adakah kambing yang Ummul Ma'bad itu betina? Kemudian Ummul Ma'bad kata, ya, kambing aku betina. Kemudian Rasulullah SAW bertanya lagi, apakah kambing itu mengeluarkan susu? Kemudian Ummul Ma'bad kata,
tidak keluarkan susu. Bahkan dia tidak pernah mengandung dan kurus kering. Kemudian Rasulullah SAW meminta izin kepada Ummul Ma'bad, bolehkah aku memerah susu daripada kambing itu? Maka Ummul Ma'bad kata, jika engkau merasa boleh memerahnya, maka silalah lakukan. Maka dengan disitulah terjadinya mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta bekas untuk memerah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pegang kantung susu kambing itu, kemudian Rasulullah membaca dengan nama Allah, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah Rasulullah memerahnya. Dengan keajaiban mukjizat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluarlah tercurah-curah susu kambing daripada kantung susu kambing Ummul Ma'bad itu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerah susu kambing itu sehingga penuh. Keajaiban di situ, mukjizat Rasulullah SAW sehingga penuh sebekas. Kemudian Rasulullah SAW memberi kepada Ummul Ma'bad minum sehingga puas. Kemudian selepas Rasulullah SAW memberi minum kepada Ummul Ma'bad, Rasulullah SAW memberi minum kepada sahabat-sahabat dan rombongannya. Sehinggalah habis susu sebekas yang telah diperah oleh Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW perah lagi kali kedua dan penuh juga. Dan Rasulullah SAW minum dengan bersama sahabat-sahabat sehingga kenyang. Kemudian Rasulullah SAW bersama sahabat-sahabat meninggalkan Ummul Ma'bad. Jadi itulah keajaiban, mukjizat yang ada pada Rasulullah SAW. Dan dalam kisah ini kita dapat tahu, di sini juga Rasulullah SAW menggemar minum susu kambing daripada perahan kambing Ummul Ma'bad itu. Dan ada dalam kisah-kisah ini, di sini juga di dalam Syama'il Muhammadiyah pun menyebut antara sifat-sifat Rasulullah SAW dibawa yang diriwayatkan oleh Ummul Ma'bad sendiri, sehingga Abul Ma'bad balik kepada Ummul Ma'bad. Abul Ma'bad ni maknanya suami kepada Ummul Ma'bad ni datang kepada Ummul Ma'bad tu, kemudian melihat bagaimana kambing yang kurus kering dan tidak pernah mengandung, tidak pernah beranak dan tua, tapi dengan mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam susu mencurah-curah, sehingga kan ada yang mengatakan susu yang keluar daripada kambing itu boleh mencukupi untuk minum satu perkampungan Ummul Ma'bad. Masya-Allah. Masya-Allah. Kita tengok mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah antara kisah yang mana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minum susu kambing bersama sahabat-sahabat. Dalam hadis juga banyak hadis menerangkan tentang susu kambing. Sebab apa? Pada binatang ternakan kambing itu ada barakah. Kalau kita baca sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum menjadi nabi rasul, sewaktu ia kecil, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengembala kambing. Dalam hadis ada sebut, dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu menukilkan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyentuh tentang kambing. Yang mana hadis itu berkata, Allah tidak mengutuskan seorang nabi kecuali dia itu seorang pengembala kambing. Maka para sahabatnya bertanya, adakah tuan? Tuan itu bermaksud adakah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pengembala kambing juga? Maka jawab Rasulullah, ya, aku pernah mengembala kambing dan bertanggungjawab ke atas beberapa bahagian penduduk Mekah. Jadi mana kita tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pengembala kambing, dan
di haiwan kambing, binatang kambing itu ada keberkatan, yang mana di situ Allah nak mengajar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam macam mana cara untuk bersabar dalam mendidik, dalam mengembala kambing itu. Di dalam kisah-kisah boleh kita tengok kisah-kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semasa dia mengembala kambing. Jadi itu antara hadis yang mana hadis yang menceritakan tentang keberkatan binatang yang bernama kambing ini. Jadi kita tahu kambing ini mengeluarkan susu. Susu itu dalam bahasa Arab laban. Susu dalam bahasa Arab laban. Laban. Jadi laban tu adalah susu. Itulah kisah yang mana saya sharekan, kongsi kepada tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini saya nak berkongsi kepada tuan-tuan dan puan-puan sunnah-sunnah ketika minum susu. Sunnah-sunnah ketika minum susu. Sunnah-sunnah ketika minum susu. Ada beberapa amalan yang sering baginda sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika minum susu. Tak kisah minum susu, sama ada susu itu daripada kambing ataupun lembu. Jadi antara amalan-amalan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan ada di dalam hadis. Yang pertama amalannya mencampurkan susu dengan air. Mencampurkan susu dengan air. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah diberi susu yang telah dicampurkan dengan air. Sementara di sebelah kanannya terdapat seorang Arab Badawi. Arab Badawi ni Arab pure lah, Arab asli. Kemudian manakala di sebelah kirinya adalah sahabat baginda Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian baginda meminum susu tersebut. Kemudian baginda memberikan lebihan susu yang telah diminum oleh baginda kepada Arab Badawi yang belah kanan. Sambil bersabda, dahulukanlah yang kanan dan kanan. Itulah daripada hadis sahih daripada Al-Bukhari. Bermaksud Rasulullah SAW dihidangkan dengan susu yang dicampurkan air. Rasulullah SAW minum. Kemudian dikongsikan, lebihan air itu dikongsikan kepada Arab Badawi yang duduk di belah kanan. Kemudian Rasulullah bersabda lagi, dahulukan yang kanan dan kanan. Maksudnya kat sini ada lagi satu sunnah yang kita perlu dahulukan apabila kita hendak memberi kepada kelompok ataupun kawan-kawan kita yang sewaktu makan ke ataupun minum, kita dahulukan kepada yang belah kanan. Jadi dalam hadis ni pun menyebut maknanya Rasulullah SAW minum susu yang telah dicampurkan. Dalam hadis riwayat dalam kenapa dicampurkan susu, sebab asas susu ni adalah panas. Satu benda yang Allahumma salli ala Muhammad. Jadi daripada dalam hadis ni ulama membahaskan kerana susu ini sifat semula jadinya datang daripada yang panas. Sifatnya adalah panas. Dan begitu juga dengan negeri yang ada pada waktu itu. Kambing ni berada di negeri yang panas juga. Jadi dicampurkan. Maka mereka mengurangkan rasa panas susu tersebut dengan air. Dengan air. Kemudian yang kedua, tadi yang pertama campurkan susu dengan air, yang kedua membaca doa selepas minum susu. Yang kita lebih tahu, yang kita dah tahu,
Apa sekalipun kita nak minum ataupun makan, mestilah membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, Samillah wa kullu biyaminik wa kulli mimma yalik. Dalam hadis tersebut, bacalah Bismillah, makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah dengan makanan yang berdekatan dengan kamu. Mimma yalik ni makan yang berdekatan. Itu antara adab Rasulullah SAW ajar kepada sahabat. Tidak kita tergopoh ambil yang jauh dahulu, ambil sana dulu, tanpa kita ambil yang makanan yang dekat. Jadi apa tadi doa selepas minum susu yang diriwayatkan di dalam hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahawa Nabi SAW bersabda, tidak aku ketahui satu minuman yang dapat menggantikan makanan selain susu. Sesiapa dalam kalangan kamu yang minum susu, hendaklah dia mengucapkan Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu, wa man ta'ima ta'aman falyakul Allahumma barik lana fihi wa atmi'na khairan minhu, wa atmi'na khairan minhu. Jadi amalan yang Rasulullah ajarkan, selepas kita minum susu, kita mesti sebut Allahumma barik lana fihi wa atmi'na khairan minhu. Yang bermaksud, ya Allah, berkatilah kami dengan apa yang ada di dalamnya dan berilah kami makanan yang lebih baik daripadanya. Itu yang sunnah, cara-cara Rasulullah SAW. Cara-cara yang kedua yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita. Kemudian yang ketiga, berkumur-kumur. Jadi selepas kita minum susu, pastikan kita berkumur-kumur. Itu pun ada hadis, dan bermaksud Rasulullah SAW telah meminum susu, dan lalu baginda Rasulullah SAW berkumur-kumur, dan baginda SAW bersabda, sesungguhnya susu mengandungi lemak. Susu itu mengandungi lemak. Jadi selepas kita minum susu, disunnahkan kita bermadmadah. Dalam hadis dia kata famadmadah ni berkumur-kumur. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di dalam susu ini mengandungi lemak. Jadi untuk membersihkan mulut kita, kerana dalam kerana untuk menjaga kebersihan mulut kita, Dan Rasulullah SAW bukan sahaja selepas minum susu saja berkumur-kumur. Selepas baginda Rasulullah SAW makan apa pun, baginda Rasulullah SAW berkumur-kumur. Sebab apa? Suci itu disukai oleh Rasulullah SAW. Yang disukai oleh Rasulullah SAW. Dalam hadis pun sebut at-tuhuru syatrul iman. At-tuhuru syatrul iman. Sesungguhnya kebersihan itu sebahagian antara ciri-ciri keimanan. Sebab Allahumma salli alaihi at-tuhuru syatrul iman. Kebersihan itu adalah ciri-ciri keimanan. Ciri-ciri keimanan. Jadi orang yang beriman, orang yang mengikut Rasulullah SAW, jejak langkah Rasulullah SAW, dia sentiasa hendaklah bersuci dalam kebersihan. Tak kisahlah kebersihan apa pun, sebab Rasulullah SAW suka benda yang bersih, suci. Jadi itu adalah antara adab yang Rasulullah ajar kepada siapa yang makan atau minum, antara susu, makan dan segalanya, hendaklah berkumur-kumur selepas makan. Jadi itulah tiga cara. Yang pertama,
Saya ulang balik. Yang pertama, dicampurkan susu itu dengan air. Yang kedua, baca bismillah waktu sebelum minum susu, dan selepas minum susu bacalah Allahumma barik dan bacalah doa Allahumma barik lana fihi wa atmi'na khairan minhu. Allahumma barik lana wa atmi'na khairan minhu. Itu yang kedua. Selepas minum susu kita baca Allahumma barik lana wa atmi'na khairan minhu. Dan yang ketiga, berkumur-kumur. Jadi semoga apa yang saya kongsikan pada petang ini memberi manfaat kepada tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya baca komen daripada Sun Huat Eng. Oh, Masya Allah. Ada juga kita punya penonton daripada agama yang lain pun ada. Daripada berbangsa Cina. Selamat petang. Daripada Akinari Futabe, perkongsian yang baik. Yes, perkongsian yang baik. Terima kasih yang menarik kepada Puan Rozita Abu Bakar. Terbaik, Alhamdulillah. Boleh kita kongsikan kepada sahabat-sahabat yang lain. Semoga amalan yang sedikit ni Allah gandakan di akhirat kelak. Daripada Puan Alia Ibrahim, manfaat susu kambing Ustaz. Okey, manfaat. Manfaat sangat banyak. Sangat banyak manfaat susu kambing. Antara manfaatnya menghilangkan demam kuning. Menghilangkan demam kuning. Kalau selalu kita ini daripada pengalaman jugalah. Antara untuk menghilangkan demam kuning, berikan minumlah susu kambing tu. Macam mana saya nak sebut ikut pengalaman lah. Saya pernah beri kepada anak saya demam kuning. Yang kita tahu selalunya bila baby dilahirkan ada penyakit demam kuning, dipanggil demam kuning. Jadi cicipkan sedikit susu kambing kepada bayi itu, insya-Allah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala sembuh. Dan juga boleh melawaskan perut kita. Penghadaman untuk perut kita. Itu antara manfaat juga. Kemudian untuk memberikan kita tenaga. Dalam hadis tadi saya sebut susu adalah pengganti makanan. Dalam hadis tadi saya ada sebut. Jadi Rasulullah SAW minum susu menggantikan makanan. Boleh mengenyangkan kita dengan susu. Itu pun antara manfaatnya. Jadi okey, itu manfaat yang saya boleh sharekan. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah SWT boleh sharekan juga di dalam komen. Mungkin ada yang mahir, yang tahu tentang manfaat susu kambing. Kinari Futabe, boleh Ustaz share resepi susu kurma? Okey. Saya lupa juga. Dalam hadis pun sebenarnya Rasulullah SAW suka campurkan kurma dengan susu. Jadi cara nak buat susu saya boleh Ustaz share resepi susu kurma? Boleh. Susu kurma ni kita ambil, selalunya kita akan lembutkan dahulu susu kurma.
kita akan lembutkan dahulu susu kurma. Mana saya pernah ceritakan yang Rasulullah SAW minum air yang direndam susu kurma. Pernah tak dengar? Pernah yang tengok live saya, Rasulullah SAW rendamkan susu kurma di dalam air kosong, kemudian disimpan dalam peti ais, kemudian Rasulullah SAW minum pada waktu pagi. Jadi kita boleh gunakan juga tips untuk buat susu kurma itu. Kita rendamkan susu kurma dahulu. Kita rendamkan dahulu susu kurma untuk dapatkan dia punya jus susu kurma itu. Kemudian kita blendkan bersama dengan susu. Sama ada susu kambing ataupun susu lembu, ikut kesukaan tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah kita amalkan kehidupan sihat kita. Itulah tips saya. Maknanya kita blend susu tu. Kalau nak sedap lagi, kita letak ais. Nak sedap lagi, kita letak ais. Tapi dia punya rasa tu tak pure lah kalau letak ais. Sebab ais ni selalu dah masuk dengan dalam peti ais, kemudian dah berbau dengan benda yang lain. Jadi selalu kita letak air sejuk saja. Kita letak air sejuk ataupun air yang direndam kurma tadi dalam peti sejuk, kita campurkan dengan susu. Sebab Rasulullah SAW suka minuman yang manis. Antara makanan dan minuman yang Rasulullah SAW suka adalah minuman yang manis dan sejuk. Itu juga. Selain Puan Aziz Ahmad, selain minum apa lagi kegunaan susu kambing tadi? Selain minum apa lagi kegunaan susu kambing ini? Susu kambing kegunaan dia selain minum. Saya tak pasti. Saya tak pasti apa selain kegunaan tu. Saya tidak pasti. Yang saya tahu susu kambing ni hanya untuk diminum. Minum. Mungkin boleh share kan. Maaf saya tak tahu kegunaan selain minum, apa kegunaan susu kambing tu. Sebab selalunya kita banyak dengar produk-produk daripada susu kambing. Kita tengok susu kambing banyak juga susu kambing dicampurkan, dibuat sabun ataupun pencuci muka, sabun badan ataupun pencuci muka. Ada juga produk-produk susu kambing, sabun dijadikan susu kambing dijadikan sabun, ada juga. Untuk memutihkan badan, mungkinlah untuk memutihkan badan. Kepada Puan Alia Ibrahim, susu kambing ini tak panas ke untuk kanak-kanak? Susu kambing ni tak panas ke untuk kanak-kanak? Jangan berlebihan. Sedikit saja diberikan untuk baby. Untuk kegunaan, untuk dia rasa untuk mengubatkan daripada demam kuning tu. Jangan berlebihan, sedikit saja. Sebab apa? Susu kambing ni sifat dia panas. Susu kambing ni sifatnya panas. Jadi daripada Puan Alia Ibrahim juga, betul ke susu kambing ini menyamai susu ibu? Sebenarnya tidak menyamai, tapi sifat PhD dia tu, susu dia tu sama, lebih kurang dengan susu ibu. Tapi lebih sebaik-baiknya, susu yang lebih baik untuk menyusukan ibu, susu yang baik untuk menyusukan baby adalah susu daripada ibu. Susu ibu adalah yang terbaik. FITTSBSA, Tamas ada jual susu kambing. Mana nak dapat susu kambing asli? Buat masa ni Tamas tidak menjual produk susu kambing. InsyaAllah akan datang, Tamas akan mengeluarkan setiap produk-produk sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk manfaatkan kepada yang lain. InsyaAllah akan datang. Kita akan keluarkan produk Tamas, daripada produk Tamas, susu kambing tu. Mana nak dapat susu kambing asli? Susu kambing asli boleh google je. Sebab apa? Selalunya kita ada jumpa
Kalau pergi ke pasar ke, ada yang jual dalam bekas, dalam botol, susu kambing. Susu kambing. Boleh dapat, boleh cari. Memang asli tapi dah disejukkan untuk tahan lebih lama. Tadi Ustaz bagi tahu susu dalam bahasa Arab laban, kambing dalam bahasa Arab apa Ustaz? Susu kambing dalam bahasa Arab. Okey. Susu dalam bahasa Arab memang laban. Laban di dalam bahasa Melayu dia adalah susu. Kalau kambing di dalam bahasa Arab dia Allah saya selamat. Allah, kambing pun. Kambing. Ghanam. Ghanamun. Ghanamun. Kambing dalam bahasa Arab dia ghanamun, ghanam. Laban kalau susu kambing laban ghanam. Laban ghanam. Lambat juga saya nak jawab. Dah lama tidak tak berbahasa Arab. Saya tahulah sedikit bahasa Arab ni. InsyaAllah saya akan kongsikanlah sedikit-sedikit tips-tips bahasa-bahasa Arab. Kambing ghanam. Kalau lembu baqarah. Bakar. Kalau betina baqarah. Itu dalam surah, selepas surah Al-Fatihah, suratul Baqarah. Surah surah lembu betina, Baqarah. Baqarah ni lembu. Kalau unta ibil. Ataupun hashi unta. Kalau unta hashi. Kalau kucing kitun. Kalau kucing kitun. Banyak lagi lah binatang-binatang. InsyaAllah saya akan kongsikan. FITTSB SA, terima kasih Ustaz, sama-sama. Semoga bermanfaat. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah SWT, kita hidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW bukan dekat diri kita saja. Dekat isteri kita, suami kita, dekat anak-anak kita. Sekarang ni banyak penyakit. Kita tidak nampak penyakit yang ada di sekeliling kita. Tapi dengan usaha ikhtiar kita, dan yang paling penting kita yakin dengan Rasulullah SAW. Itu paling penting. Kita kena yakin apa setiap sunnah yang kita lakukan, apa yang Rasulullah SAW telah berikan manfaat di dalam hadis yang Rasulullah sebut, kita kena yakin dengan Rasulullah SAW. InsyaAllah setiap sunnah itu ada kejayaan. Sebab yang datang, ilham yang datang kepada Nabi Muhammad SAW direct daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita ni manusia biasa. Kita ni siapa? Baginda Rasulullah SAW adalah kekasih kita yang bawa ajaran Islam kepada kita. Ada lagi komen daripada Puan Ala Ibrahim, macam tak puas nak tahu manfaat susu kambing ini. Mungkin Ustaz boleh buat part tu lepas ni. InsyaAllah. InsyaAllah, sekiranya tidak memadai live saya pada hari ini, saya akan kongsikan lagi. Sebenarnya banyak manfaat susu kambing tu. Manfaat susu kambing tu memang banyak. Saya akan keluarkan manfaat tu daripada apa yang disebut, kita akan masukkan daripada hadis-hadis yang Rasulullah SAW sampaikan. InsyaAllah. Mungkin ada pandangan, ada apa, boleh letakkan kat komen. Jadi pastikan pastikan sebab apa, susu kambing ataupun susu dia sedap dia bila kita campurkan dengan kurma. Sedap diminum apabila kita campurkan dengan kurma. Sebab apa? Nak hilangkan rasa hamis dia. Nak hilangkan rasa, sebab apa, kadang-kadang ada setengah orang dia tidak boleh terus direct minum susu kambing sebab ada bau dan sebagainya. Jadi nak sedap campurkanlah kurma. Dan ada juga yang tidak ada juga orang yang kurang untuk makan kurma direct. Kurma
Jadi dia suka makan dengan dicampurkan sesuatu. Jadi kita campurkan dengan susu. Supaya datang selera makan, datang rasa nak dapatkan kedua-dua sunnah. Dapat sunnah minum susu dan dapat juga sunnah makan buah kurma. Jadi bagi tuan-tuan yang perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, boleh dapatkan kurma, boleh dapatkan kurma daripada tamas, jadi saya nak kongsikan bagi tuan-tuan perempuan susah nak cari, mungkin susu tu mudah nak cari, lagi-lagi sekarang ni mudah lagi, susu banyak juga, susu kurma banyak dah produk keluaran susu kurma. Tapi kita nak tahu kurma, kita nak tahu cara apa tu pembuatan. Tapi kalau kita buat sendiri, kita tahu maknanya kurma ni daripada kurma yang bersih, yang baik, yang elok. Kemudian kita dapat susu yang fresh, kemudian kita buat sendiri, kita amalkan sendiri di rumah. Puan Aziz Ahmad, Ustaz buat live susu unta pula. InsyaAllah saya akan buat juga kelebihan manfaat susu unta. Manfaat susu unta yang dibawa, yang diriwayatkan oleh beberapa hadis ada juga berkenaan susu unta. Bukan susu unta, kencing unta pun ada. Dalam perubatan kencing unta pun ada manfaat. Dari Puan Alia, betul lah Ustaz, saya pun tak boleh minum susu kambing ni. Ada tips tak? Jadi tips kita gunakan, tips campurkan rendaman kurma tadi, rendaman air kurma tadi yang direndam dengan air, yang disejukkan dalam peti ais. Besoknya kita campurkan susu kambing dengan kurma yang dah direndam. Kita dapat juga sunnah susu dicampurkan dengan air. Kita dapat juga sunnah susu dicampurkan dengan kurma. Kita dapat juga sunnah minum susu kambing. Kita dapat juga sunnah makan kurma. Jadi banyak sunnah yang kita dapat. Dalam satu masa kita buat, kita dapat pelbagai sunnah kita amalkan. Yang penting apa? Yang penting yakin dengan apa yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah tips yang saya bagikan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah kalau nak dapatkan produk Tamas, saya kongsikan lagi, kalau nak dapatkan produk Tamas, boleh klik WhatsApp, nombor telefon di bio, ataupun boleh call, ataupun boleh klik. Alhamdulillah sekarang ni kita duduk di rumah, kita banyak kepada online sekarang, online. Jadi Tamas memudahkan tuan-tuan dan puan-puan untuk membeli. Setiap pembelian Tamas kurma kita letakkan di Shopee. Sebab kita tahu sekarang ni orang kita, saya sendiri pun kalau beli barang saya tengok kat Shopee juga. Saya tengok kat Shopee juga. Tapi kita mudahkan rakyat kita di Malaysia, kita mudahkan diri kita untuk dapatkan kurma ni, di Shopee tamas.kl. Ataupun boleh dapatkan link di Facebook kita. Klik je, mudah je. Sebab apa? Sebab kita ada promosi. Kalau beli pembelian RM50 di tamas.kl, kita akan free postage. Kita akan bagi free postage. Bagi yang tidak ada akaun, macam mana Ustaz kalau tak ada akaun Shopee ni, macam mana? Jangan risau, boleh WhatsAppkan kita. Kita akan postkan secara percuma dengan syarat buat pembelian 2 kotak. Buat pembelian 2 kotak Tamas, satu kotak Tamas 500 gram plus 500 gram yang lain boleh campurkan. Kita akan buat free postage. Maknanya kita akan bagi post pakai pos laju ataupun sebagainya lah, free postage. Bagi pembelian di Shopee RM50 ke atas, kita ada free
penghantaran. InsyaAllah itu saja perkongsian daripada saya. Dan perkongsian daripada saya hari ini semoga bermanfaat. Dan jagalah kesihatan di rumah itu. Jangan lupa juga bantulah, kita bantu juga jiran-jiran kita. Kita bantu jiran-jiran kita, kalau ada yang susah kita bantu. Kemudian saya pun di sini nak mengajak kepada tuan-tuan dan puan-puan yang mana kehilangan kerja, hilang kerja ataupun hilang sebahagian daripada punca pendapatan, insya-Allah joinlah kami keluarga Tamas, dan kami akan bantu daripada A sampai Z, mudah saja. Kita akan bantu A sampai Z untuk menjana pendapatan bersama Tamas. Pendapatan bersama Tamas. Jangan malu. Jangan malu. Sebab apa? Pahala yang kita kongsikan, cara kita kongsikan tips-tips makanan kurma dan sebagainya, kemudian kita mudahkan orang lain untuk beli kurma tu, untuk mengamalkan. Apa pahala yang didapat? Orang tu amalkan, pahala yang dia dapat, dia mengamalkan sunnah, insya-Allah kembali kepada kita. Okey, itu saja perkongsian saya pada petang ini. Yang buruk datang daripada kesilapan daripada diri saya sendiri, dan yang baik hanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah setiap sunnah itu ada kejayaan. Cintailah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.